Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih my friend Makbul. Tap screen guys. Lewat makan hari ni. Ani Yusof, Hafiz, Zahra, Mukal, Muzakri, Farid, Allah Akbar. Terima kasih guys yang tap screen, thank you. Khalwat kekasih uzlah Qalbi. Cincin cantik tuan. Batu apa tu? Siapa boleh sebut? Batu apa? Hello. Dia kena sambung. Tak boleh kurang. Okey. Kurang pun boleh buat. Abang. Ya. Ya, Azul kata tu SSP tu naik 8%. Okey. Kalau kata tak ni hari ni pun bayar esok pun tambah 2% lah. Sebelum ni 6% kan SSP. Oh, Itulah. itu je. Tak jelah kalau-kalau. Sebenarnya pun. Daripada 6 sen berjadi 8%. So naik 2% je lah. Okey, tak apa. So Saman tak boleh tengok ah? Tak boleh. Dia kena abang Dia kena abang Kena tengok. JPJ. Oh, dia kena Nanti JPJ. tengok esok je bawah 5 cuti. Tak apalah, yang settle dulu api tu. Dah kalau kata ni Sukati ya tengok. Alright. Okey. Okay, right. Assalamualaikum. Alah. Allahu Akbar. Cukai road tax, cukai SST jadi 8%. Korang tahu ke tak tahu ni? Yang tahu komentar lah. Kan? Catat screen guys. Tulis komen-komen kat situ. Sup kambing. Wanur. Hidayah ketenangan. Itu selepas isi padu. Kan tuan, isi padu apa tu? Saya terlupa nama batu apa ni. Bini saya ni tak hafal-hafal. Tu saya tanya korang. Korang tahu dah batu apa? Bini saya hebat, saya ingat. Ni kena tanya balik. Kumpul data yang kerajaan suruh isi.
kumpul data. Oh, ID ID digital ID yang tu Nek kotak. Assalamualaikum Tuan Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam santun, salam makabiah kita hulurkan. Waalaikumsalam. Segar nak buka cam lah. Cam muka hitam. Cam muka kaki hitam tuan. Kalau hitam pun apa masalah? Itulah. Orang hitam manis, kek hitam menggelit. Hitam manis tak apa lagi ni, hitam menggelit. Jangan macam tu. Semua Allah tak jadi, Allah Taala jadikan semua sempurna. InsyaAllah. Betul tuan. Betul. Sempurna tu betul. Tapi nak Allah jadikan juga rasa suka dan rasa benci. Ya betul. Kalau tak ada rasa benci, kalau tak ada rasa benci macam mana nak ada rasa suka? Itulah. Jadi kita ambil jalan tengah, biar tak ada rasa apa-apa. Benci pun tak, suka pun tak. Jalan damai, jalan tenang. Betul. Okey lah. So padu tu masuk akil. Kan baru-baru ni kerajaan ada suruh rakyat Malaysia, khususnya pejabat awam, untuk isi pengumpulan data maklumat tu. Sebab apa, ada orang kata selepas sekarang ni dalam proses disuruh dalam proses kata apa, mengisi orang lah nak cakap, tapi belum dijalankan lagi dia punya processing. Baik. Tapi KK ada terjumpa yang mana selepas ada orang tu dah isi data tu, mana sekali detail peribadi dia, harta dia lah, kereta, biji lah, perniagaan lah, duit dia apa semua. Kan? Jadi orang tu dapat senarai tau. Dapat satu senarai panjang untuk setahun. Di situ salah satunya macam contoh SST tadi lah. Sebelum ni dia kena bayar 6%. Tapi selepas dia buat isi data tu, dia kena bayar 8%. Dia kena bayar 8%. Elok-elok kan. Macam apa? Elok-elok tak membayar apa-apa. Elok tak ada penambahan apa-apa, langsung kena ada pembayaran, ada penambahan. Tu maka tu kita tanya tu isi padu. Maksudnya 8% tu bukan untuk semua orang lah. Bukan, tak tahulah sebab apa. Yang KK ni banyak tengok media sosial lah kan, media sosial. So dalam media sosial tu dia tunjuklah benda tu. Kan? Jadi macam orang yang buat benda tu, isi padu tu, bukan isi program tu lah. Isi program tu dia dapat senarai tau. Yang sekian ni untuk dia punya aset apa, dia punya perniagaan kesekian yang kena. Lepas tu macam-macam lah. Macam-macam lah yang tak orang tahu sebelum ni dia tak kena, dia kena. Contoh macam KK lah, KK kerja kerajaan tau. KK kerja kerajaan. Jadi penjawat awam ni digalakkan mengisi. Walhal benda tu tak diwajibkan. Kan? Jadi KK cakap tanya dengan pegawai KK, apa keperluannya, sebab KK ni pemandu tuan, pemandu kenderaan. Ya, pilot. Jadi KK tanya dia, apa hubung kait dia dengan tugas hakiki? Kalau sekadar isi padu itu untuk mendapat apa? Untuk mendapatkan subsidi. Kan? Untuk mendapatkan subsidi. KK tak isi. KK tak isi. Ya. KK memang tak isi. Saya tak isi. Itulah KK ingat tadi tuan isi benda tu kan. Tak isi. Dia kalau kena dia kena SSC, kena semua, rotek semua kena. Baik. Macam tadi kan, SST naik 8% semua kan. Semua kena. Allah selamat. Saya isi padu sebelum ni dapat bantuan 500. Sekarang dapat 1000. Alhamdulillah, tahniah. Kan? Macam saya Tidak tuan. Dia kata apa? Saya isi padu dah sebelum ini dah bantuan 500. Sekarang dapat 1000. Okey, sekarang apa yang kita fahamkan, yang untuk padu tu, dia masih dalam proses orang kata apa, mengumpul data. Belum ada lagi sebarang orang kata apa tindak balas ataupun orang kata apa, macam mana sebut sebarang tindakan lah. Contohnya kalau orang tu kena bayar ke, orang tu layak ke tak layak ke. Tapi bila orang ni kata dia dapat 500 ke 1000, Allah malam, macam pelik bunyinya. Macam pelik lah bunyinya. Ya.
Okey, biasanya KK kalau naik kat kotak tuan, atau KK buka room, KK akan tunjukkan muka KK tuan, sebagai tanda Oh. tanda persahabatan kan. Ya, Sekarang ni betul. sekarang ni KK tengah drive ni sebenarnya. Tengah Aha. drive. Okey, tapi takut kena ban je pula kan. Tunggu KK sampailah pada tempat yang Ini. tunjuk tu, KK akan buka gambar KK yang Layak dapat. Yang layak-layak ah, yang tak layak tak layak ah. Kita macam tu je. betul. Betul, setuju. Kita mudahkan sedangkan kita nak makan hak orang yang sepatutnya kan. Okey, bila katakan tentang yang bila dia katakan yang layak lah, yang tak layak lah. Tapi kalau kita perhatikan tuan, benda itu dikawal oleh manusia. Ya, sistem itu dikawal oleh manusia. Maaf cakap lah. Bila dikawal oleh manusia, kan, bila ada kabel dalam, bila ada kabel yang tak layak pun boleh dapat tuan. Ya. Dia berbalik kepada rezeki lah. Dia berbalik kepada rezeki tuan. Rezeki tu lain Macam tuan. ni? Maksud kalau okey. Macam ni tuan, macam ni. Contoh banjir kan. Banjir, semua orang tenggelam. Lepas tu bantuan tu sampai. Bila bantuan sampai, ada orang yang tak dapat tau. Betul, sungguh. Ada orang tak dapat. Ada orang tak dapat. Jadi kalau kita tengok dekat sini, sebenarnya orang berusaha untuk bagi dapat pada ramai orang berusaha untuk dapat, tapi ada yang tak dapat. Kita berbalik kepada source, kepada pemberi rezeki. Kenapa you tak dapat? Kita balik kepada muhasabah diri. Why? Masa tu kita kena check pada diri kita, bukan check pada diri orang. Macam contoh dia, kadang-kadang kita rasa aku patutnya dapat, pasal apa aku tak dapat? Cuba check balik. Mungkinkah hang tak jalan pergi ke depan sebab orang tak boleh masuk dalam? Boleh jadi ada isu tertentu antara diri kamu dengan diri kamu. Maknanya hak tu, kalau kita nak salahkan tentang manusia ni tak adil bagi kat kita tu, tak bagi ni, kita balik kepada source. Why? Kenapa aku tak dapat? Boleh jadi dia tu hanya asbab. Manusia tu hanya asbab. Kenapa kita tak dapat? Tapi hakikat sebenarnya Allah yang tak bagi kita dapat. Hakikat sebenarnya lah. Cuma dia tu jadikan asbab. Dosa dia kalau dia tak bertanggungjawab, dia tanggung. Okey? Hak tu dia tanggung lah kalau dia tak menjalankan tugas dia secara betul. Tapi dekat kita ni sebagai seorang manusia, kita fikir, why? Kenapa aku tak dapat? Apa masalah aku? Kenapa benda ni tak direzekikan kepada aku? InsyaAllah tuan. Silakan. Okey, balik pada tentang rezeki. Memanglah kalau balik pada bab hakikat, KK yang kat tangan lah. Sebab itu mutlak milik Allah Ta'ala tuan. Yes. Mutlak milik Allah Ta'ala. Tapi apa yang best yang kita, sebelum tu ini wajah KK tuan. Baik. Okey, kalau mengikut apa? Merah dan hijau. Ya. Alright. Alright. Jadi balik itu tentang dapat tak dapat pasal isu banjir tu tuan. Kalau kita perhatikan, kau sokong, maaf tuan, ini tak mau cerita pasal politik, tapi terpaksa seri pasal politik. Ya, ya. Kan? Dia akan tengok, dia ni penyokong ni. Sebab tu tak dapat, bukan sebab salah rezeki. Tapi kalau kerana kata duduk pada dari sudut apa? Pri manusia, sebagai orang Islam, semua sepatutnya dapat. Tapi bila pergi kepada duduk, kau sokong siapa, itu yang tak dapat tuan. Yeah. Tapi kalau pada sebut pergi pada bab hakikat, betul. Rezeki Allah Ta'ala yang tetapkan, itu benar. Kalau itu maknanya habis cerita lah. Kalau pergi pada Allah Ta'ala, habis cerita. Tamat cerita. Ya. Kan? Tamat cerita. Tu yang saya meletak pada, sebab saya sendiri adalah pembangkang. Saya pun daripada orang PAS kan. Kita pernah duduk dalam situasi tu. Pada awalnya kita pun fikir benda macam tu kan. Tapi ending dia, last kali kita tengok check pada diri kita. Kita check diri kita balik, why? Pasal apa kita tak ni kan. Sebab kita duduk dalam pembangkang ni dah biasa dah, kita bangkang. Satu, kita bangkang. Dah pada otak kita set. Dia orang bangkang, anak derhaka. Okey, orang yang suka melawan pak. Kan? Lepas tu nak minta macam-macam pelik kan. Saya memang macam tu dulu ni. Saya dulu waktu dalam PAS, saya bukan jenis rakyat yang meminta-minta.
kerajaan ni bagi. Sebab apa kita tak setuju dengan kerajaan. Tapi bila mana kerajaan bagi, saya tak kata dedak lah. Saya rasa benda tu rezeki. Terima kasih. Cumanya kadang-kadang peliknya, okey, di saat kita ni menentang, tapi di saat tu juga kita nak. Contoh dia tuan, saya pernah dulu saya merantau, saya duduk dekat Kelantan. Saya duduk kat Kelantan ni, saya duduk kat Jeli tau. Masa tu keadaan saya masih lagi keadaan yang kita kata daif lah. Okey, orang kata pasal apa hang mai duduk tempat ni tak? Saya nak ambil hijrah, sunnah hijrah. Kemudian orang dekat situ, rupanya dekat Kelantan ni, orang yang suka ambil peluang apa yang kerajaan bagi. Dulu kita tak biasa tau. Bila kita macam contoh dia mula-mula ni, saya nak tanya kedai dekat Tanah Merah tu. Ada kedai macam hak kerajaan bagi lot tu kan. Lepas tu kita nak mohon untuk ni. Lepas tu kawan ni saya kata, Abayus try pergi dekat Empower. Sebab kawasan sana ni oleh UMNO, dikontrol oleh UMNO lah. Abang you try minta dekat Empower. Masa tu baru tengok apa kan. Empower ada apa? Dia bagi tahu macam ni. Kita pun pergilah dan dia kata pergi kan. Rezekinya masa tu Empower bagi tahu MDEC bagi kelas untuk marketing online. Jadi so sebenarnya nama saya pun tak ada dalam tu. Tak ada nama saya, tak ada apa semua, tak ada. Tak tersenarai. Tetapi pada hari tersebut saya datang dia orang izin saya masuk. Saya datang, dia orang izin saya masuk kelas. Nak jadi habuan tu ada rezeki. Saya join kelas tu, alhamdulillah bisnes saya sukses. Bisnes online saya tu sukses. Okey, sampai saya dapat panggilan dapat anugerah yang disampaikan oleh Datuk Sri Najib sendiri. Jadi MDEC berjaya buat perubahan kepada masyarakat apabila dia buat program ni. Masa tu, selepas pada tu, MDEC dapat setahun 100 juta. MDEC dapat 100 juta untuk program ni. Dan dia dapat 3 tahun, lepas tu Najib tumbang. Baik. Saya tengok dekat sini. Masa tu saya tengok, walaupun saya pembangkang, namun saya masih lagi direzekikan Allah untuk dapat program ni. Sedangkan saya tahu dekat luar, program ni harga dia tak kurang daripada RM6,000. Dan saya memang tak ada duit sebanyak tu untuk ambil kelas macam tu. Tetapi kelas macam tu. Tapi bila kerajaan bagi dengan percuma dan saya ambil, alhamdulillah life kita berubah lah. Okey. Kemudian bila tengok situasi tu, bab rezeki tadi, ikut-ikut kan nama saya tak ada dalam tu. Tak tersenarai dalam tu. Saya cuma pergi kelas tu, nama tak ada cik. Tapi tak apalah, masuklah rezeki. Masuklah. Ya. Dah masuk itu tu pula. Saya pula jadi top 1. Dah masuk tu saya jadi top 1. Okey, itu saya kata rezeki. Baik, teruskan tuan. Itu KK setuju. Itu dia katakan rezeki benar. Okey, macam KK tuan kita sebut terang KK kiaskan sikit harap tuan faham lah tuan faham. Tahun 2020 bermulanya propaganda vaksin. Ya. Okey, dan KK adalah penjawat awam. Di mana semua penjawat awam digalakkan untuk mengambil vaksin, bukan diwajibkan. Dan KK adalah salah seorang yang tak ambil langsung. KK kosong. Baik. Dan KK pun diberikan surat Warning. memo. Ya. Akan ditamatkan perkhidmatan ataupun diturunkan pangkat. Jadi waktu itu ada bonus yang KK dapat tu ditarik balik. Tarik 2 kali bonus, tarik balik. Tak apa, KK kata kalau rezeki adalah tarik balik. Dia bermulalah prosedur hingga semua gebak-gebuk. Yang akhirnya KK memang dikenakan tindakan tak tertib. Yang kata tertib hanya sekadar diberi amaran. Ya. Dan bonus KK tu dapat balik semula. Alhamdulillah. Gaji pun macam biasa naik. Alhamdulillah. Itu kata rezeki.
Kan? Rezeki. Kalau rezeki tak ke mana, walaupun kita dah Tak dapat, kita dah dapat, pulangkan balik. Tu dapat balik. Begitulah. Ya. Allah. Agak-agak Apa kekek bila- lah. Aha. Okey, betul. Teruskan. Tak apa, teruskan. tak apa. Agak-agak kekek, teruskan. Agak-agak kekek lah. Saya ni ambil basic ke tak? Tuan tak ambil? Kan? Okey, saya masa propaganda 3 bulan pertama saya memang kita semua orang rasa benda tu betul kan. Tapi rezekinya Allah Ta'ala bagi kita nampak benda ni game. Benda ni game. Bila kita nampak game, so kita tegah untuk kita tak bagi keluar orang letak api kan? Aku pakai online pun semua. Syukur Alhamdulillah, tak ada masalah tentang ekonomi, tak ada masalah apa sebab kita pegang rezeki kita Allah yang bagi. No, kita Allah yang bagi, dia bukan sebab orang ni boleh tahan, orang tu boleh tahan, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tak ada masalah. Cumanya waktu tu saya tak ada lah saya bising ke apa kan. Nak bising-bising apa. Saya pun tak setuju dengan apa konsep yang dibawakan bagi dan kita tahu apa yang berlaku pada rakyat Malaysia. Ya, kita tahu kan. Jadi jalan macam kira katalah apa nama kita berkias sikit lah kan. Kita berkias. Ya. Sama-sama juga dengan isu yang berlaku sekarang tentang apa nama tu yang apa sign pasal Padu tu bukan padu, no hak medik tu, hak yang Letak hu punya concern tu ni dia Letak panggil concern tu. pindaan tu. Atau Ten- tak tahu. Kita tak tahu. Tentang pindaan tanya viewer dia dapat tahu tentang pindaan yang di apa yang Dr. Lauren Bising Atta tu. Atta 342 tu untuk punya orang tu. Dia tengah fight tu, tengah fight. Tengah fight tu benda tu. ni satu lagi ada lagi untuk rakyat Malaysia lah, kedaulatan negara apa semua tu kan. Yang minta PM kita tarik balik dan benda tu tak nampak kan, tak nampak dia punya progress dia. So kita nampak situasi kita ni di hujung-hujung akhir zaman. Setuju? Jadi kita kena sangat bersedia. Bukan bermakna kita faham dengan benda tu kita nak rosakkan apa yang ada sekarang. Okey, cumanya kita kena bersedia lah. InsyaAllah kita minta Allah bantu kita, selamatkan kita. Dan Yang ni yang kalau menurut faham KK pula. Dan cerita ni bagi KK takut bukan takut KK memang nak bercerita, takut nanti Datuk Atta ISA. Datuk Atta masuk. ISA dah balik. ISA dah balik. Mungkin tak ada, mungkin tak tahulah, tapi kan takut Oh, ada. Sebab apa benda ni KK padu KK tak isi tau. KK tak isi. Kawan KK semua isi. Kan? Atas arahan ketua jabatan. Apa KK pegang pada apa? Dasar kerajaan mengatakan benda itu adalah tidak diwajibkan. Siapa-siapa yang nak subsidi saja yang kena isi. Yang kena isi benda tu. Baik. Kan yang kena isi. Serupalah macam dengan bakso tu. Bakso itu pun kalau ikutkan dasar kerajaan, bakso tu kalau ikut daripada dasar kerajaan adalah sukarela dan bukan paksaan. Kan? Jadi kenapa kau nak mewajibkan aku ambil? Dan kalau aku tak ambil, kau nak ambil tindakan. Begitulah. Tapi yang kita nampak macam tuan cakap di akhir zaman, semua tu agenda tuan, agenda. Ada agenda. Cumanya apa yang kita ada kat sekarang ni kita pertahankan je lah. Okey, kalau kita nak suruh orang lain ganti, sebenarnya 2 kali 5, 5 kali 2 malah lebih teruk sebab kita pernah duduk di tempat dia. Betul. Macam contoh dia kita kata hak yang dulu kan. Hak yang sebelum hak ni lah. Sebelum hak ni macam mana? Cumanya kita dulu kita selamat dulu masa zaman kita dengan pemerintahan Datuk Seri Najib ya. Okey. Yang kita jadi huru-hara ni selepas daripada tu. So kita kena terima lah sebab ramai yang kufur nikmat dengan nikmat yang ada yang lalu. Kalau kata mereka nak tumbangkan yang ni untuk naikkan yang tu, kita kata buang masa. Kita tahu dah sebab masjid tidak dibuka pada zaman mereka. Malah mereka ni yang tutup masjid. Kalau nak kata kalau tak nak kata beza pun,
Sekarang tak tutup masjid. Walaupun benda tu ada masalah. Mungkin tuan perasan ataupun tuan tak perasan. Hmm. Kan? Kalau tuan type dalam YouTube, okey, Ya. ucapan Dr. Mahathir. Ya, Ucapan Dr. Mahathir tahun 2015. baik. 2015. Tajuk besar dia masa tu Romano ke? Tan Sri Romano ke apa? Ketua Polis. Ya. Tajuk besar dia Depopulations of People. Ya, ya. Inilah tahun dia sekarang ni. Inilah tahun dia tuan. Bagi KK lah. Ya. Untuk pengetahuan tuan, adalah KK sekarang berada dalam dalam hospital. Kena major stroke. Dia kena major, umur 80 tahun dah. Terima kasih Akbar. Selepas dia makan bakso 3 mangkuk. Selepas dia makan bakso 3 mangkuk, dia pun kena stroke. Tapi tak apalah, pada lepas usia tu betul juga lepas usia. Dia ada pendarahan. Kotak dia. Begitulah. Ni kan kita baca ni, pemulihan dadah DRT Melayu maksudnya apa tuan? Saya kepakaran saya bantu penagih dadah berhenti dadah. Alhamdulillah. Kalau macam KK ni tuan, isap rokok? Rokok tak ramai orang nak berhenti. Dadah semua orang nak berhenti. Saya KK, saya ada kes baru ni, kawan-kawan kita dalam ni lah. Dia sebut dia nak berhenti rokok. Saya kata saya tak berapa nak percaya kata dia nak berhenti rokok ni. Sebab apa nak berhenti? Dia bagi tahu sebab masalah jantung dia terlampau dah teruk dah. Saya kata, anda kata jantung elok, you berhenti rokok. You tak berhenti ya sebab you nak berhenti rokok sebab jantung. Kan? Dia kata tak apalah, saya nak ni juga sebab keadaan jantung saya ni dah terlampau ni dah. Jadi saya terimalah kes dia. Bila saya terima kes dia, memang jantung dia dah elok, kembali elok. Persoalan dia tak berhenti rokok. Sebab memang betul. Kan? Sebab dia tak berhenti rokok. Okey tuan. Baik. Tuan, KK terpaksa memohon permisi dulu tuan. Boleh. Apa? KK punya bos dah panggil nak ambil dia. KK depan hotel ni. Depan hotel. Baik. Selamat. Terima kasih banyak KK. KK. Terima kasih. Ya baik tuan. Selamat Saya jalan KK Pulut tuan, KK Pulut. Okey. Ya. KK. InsyaAllah tuan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita simpati dengan saudara-saudara kita yang dulu ambil bakso dulu kan. Kita simpati. Tapi fitnah akhir zaman ni, bila kita nak tolong mereka, kita dianggap jahat, kita dianggap lebih-lebih mengada-ngada. Jalan dia biar. Itu je lah. Saya sendiri pun tak boleh selamatkan ahli keluarga saya. Sebab kita hanya boleh selamatkan isteri dan anak-anak kita saja. Yang setuju kau main setuju. Allahu Akbar. Macam mana nak berhenti penagih TikTok? Penagih TikTok. Saya sendiri pun dah terjebak sebenarnya. Dulu tahun 2018 saya pernah download TikTok. Okey. Kemudian tahun 2021 saya padam. Saya buang semua akaun, saya tak ada akaun. Kemudian saya masuk kelas online agama. Waalaikumsalam. Li Sempoi. Untuk kelas, dan saya tak aktif sangat. Cumanya bila isu politik ni saya masuk di satu tempat yang memang saya tak suka, iaitu TikTok. TikTok bukan tempat yang saya suka. Alright. Dan TikTok bukan tempat yang saya boleh buat duit dengan banyak. Okey, sebab saya banyak buat duit dengan muka buku dan juga YouTube. Yang dulu saya kelak daripada TikTok sebab drop. Sale boleh drop. Sebab audien dia adalah audien content. Kena faham. TikTok ni audien dia audien content kepada populariti yang penuh dengan kepalsuan. Kalau korang tengok macam Pak Yus lebih kepada reality.
Siapa yang perasan? Bila realiti ni, ramai yang tak berapa berkenan dalam TikTok. Realiti sukar untuk orang suka. Dia tak macam dekat muka buku ataupun YouTube, sebab orang mencari solusi. TikTok bukan tempat mencari solusi, tetapi tempat untuk berkonten, rasa diri famous, rasa diri influencer. Kami dulu dalam muka buku, dalam YT, kami tak panggil influencer, kami panggil public figure. Okey? Maksudnya dia tak keterlaluan. Who are you? You nak bagi tahu, you mempengaruhi. Kami tak guna perkataan influencer masa kat sana. Kami pakai public figure. Orang yang orang kenal. Ramai orang kenal. Macam tu lah. Yang setuju, tulis setuju lah. Jadi, saya bukan nak kata apa. Saya sendiri pun termasuk dalam ni. Lepas pada tu. Dan sebenarnya saya pun berusaha untuk keluar. Cumanya saya tak naklah kufur nikmat. Jadi, apa yang ada kita guna. Apa yang ada kita guna, insyaAllah. Mudah-mudahan. Siapa pernah tengok saya konten saya ni sekadar nak tarik view dengan cara menipu viewer. Macam mana nak bagi tahu lebih kurang lah. Kan? Saya macam ni lah. Straight gitu lah. Sebab tu apa yang berlaku dekat Abah tu, itu adalah diri saya. Diri saya macam tu. Saya setuju dengan saya tak setuju. Macam tu juga tadi Tuan KK tadi kan. Tuan KK tadi, hakikat dia, pemikiran dia dengan saya sama. Sama, lebih kurang sama. Kan? Contoh dia, waktu saya accident hari tu, saya guna medik pada waktu yang sepatutnya sahaja. Saya nak tahu bahagian yang dia boleh handle. X-ray, check, ada pendarahan ke tak ada ke apa ke, check. Clear. Masa dia nak berubat tahan sakit ke nak buat apa ke, saya tak bagi. Okey, saya tak bagi. Saya kata tak apa, bagi saya tahan dulu. Ada saya tak san, saya bagi tahu. Dia dah buka dah. Nak ni lah, nak masuk. Tapi saya kata sekejap. Tengok saya boleh tahan ke tak. Kalau saya tak tahan, saya bagi tahu. Dia pun cuci, gosok, cuci semua ni. Lubang-lubang ni semua cuci. Tahan. Lepas tu cik, okey ke? Okey, teruskan. Tengah ni ke? Tengah ni boleh tahan. Go. Dia pun buat. Baik. Kemudian saya rawat patah saya ni secara tradisional. Okey, secara tradisional. Sebab saya tak mau masuk besi, saya tak mau benda-benda tu semua kena kat diri saya dan dia efek pada diri saya semua hidup. Okey, sebab kita tahu tahap level medik dia tahap ni. Kita jangan minta lebih. Dan kita tahu ada yang tahap boleh pergi lebih daripada tu. Siapa yang faham maksud saya ni? Yang faham kau memang faham. Allahumma salli ala Muhammad. Macam tu juga dengan bank. Nak guna bank setakat mana? Saya guna bank sekadar orang hantar duit main kat saya hantar duit dekat orang. Apa lagi fungsi bank? Apa lagi fungsi bank? Simpan duit. Kagak nak? Itu beza dia. Ada point, ada tahap yang kita guna dan kita tak nak guna. Macam saya nafikan
loan bank. Sebab apa? Saya tak nak jadi orang yang melampaui batas. Sebab Allah dan para rasul isyaratkan perang kepada orang yang terlibat dengan riba. Saya nafikan. Boleh jadi kau orang cakap kau orang pengikut tok guru, kau orang pengikut ulama, tapi kau orang langgar mana yang Allah larang, apa yang Rasulullah larang, pun tak okey juga kan. Jadinya kita muhasabah diri kita. Adakah kita orang yang menegakkan? Jadi apa-apa yang wujud ni sebenarnya adalah ujian. Dan kita kena ingat, ujian yang Allah bagi kat kita ni adalah ujian yang kita boleh hadapi. Oh, saya terpaksa lah buat loan rumah. Ujian. Alasan tak ada rumah. Apa semua kan. Saya terpaksa ni. Kita bagi alasan kita tak boleh tahan ujian. Subhanallah. Okey, ada apa-apa soalan ke apa boleh tulis kat ruang komen. Itulah dia hakikat kehidupan. Ada apa-apa soalan? Tak nampak komen ni. Tak boleh tak boleh nak teruskan. Allah balik. Allahu Akbar. Tokai kedai ke? Kedai mana? Muhammad Fahmi. Inti rasuah. Kelakar nama dia, inti rasuah. Hidayat. Lelaki maut dipercayai dipukul selepas kemalangan positif darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Yus. Ya tak, apa tuan? Tak dengar sangat lah, Pak Yus. Tak dengar suara saya? Okey, dengar. Okey, Pak Yus. Baik, Alhamdulillah. Berkenaan hak yang kes hak ni kan, tentang alasan tentang arwah. Baik, bila sebut tentang arwah, pernah ada kes, ada masalah dadah apa semua. Apa motif untuk sampai untuk beritahu tentang tu? Apakah motif soalan dia? Sebab kes dia kena pukul, dia bergesir dengan orang. Kenapa kes gesir tadi tidak dinyatakan, kes pukul tidak dinyatakan, tetapi di saat orang tu dah meninggal, cerita tentang